Okey, saya nak kupas pasal definisi research gap. Pertamanya yang dikatakan missing. Kita baca banyak artikel dan diharapkan dengan membaca banyak artikel tu kita nampak apa yang missing. Dia nampak tak apa yang missing dalam pernyataan tersebut? Okey. Saya beri contoh banyak ya. Kita baca kita sebagai novice. Okey, kita baca novel. Katalah kita baca novel. Kita tak pernah baca novel J.K. Rowling pasal Harry Potter. Kita baca novel yang pertama. Oh, banyak benda dalam novel pertama tu yang missing. Patutnya ada unsur ni, ada unsur tu, tidak ada dalam novel yang pertama. Okey, kita berkata ini ada gap dalam novel pertama. Okey, lepas tu kita baca novel yang kedua. Oh my god, sebenarnya apa yang missing dalam yang pertama tadi sebenarnya dah sentuh dalam yang kedua. Sebab aku tak baca lagi yang kedua. Lepas tu baca yang ketiga. Akhirnya kata wow, it's a complete discussion tentang Harry Potter. Saya pun tak pernah baca Harry Potter lah. Tengok 1-2 movie adalah. Okey, itu kalau dia seorang yang memahami jalan cerita, plot cerita itu, dan dia tidak melibatkan intellectual capacity untuk memahaminya. Dia hanya sebuah novel saja. Itu pun kita susah dapat apa yang tidak ada. Sebab J.K. Rowling telah berfikir jauh daripada itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak tengok inconsistency antara data. Macam mana student boleh define itu inconsistency? Okey? Dan tidak ada declaration pun dalam mana-mana artikel yang mengatakan data dia ni tak inconsistency. Tak ada pun dalam artikel tulis dapatan ini tak sama dengan dapatan itu. Yang ada dalam tesis kita je. Okey, mereka menyatakan ini dapatan mereka dan ini kajian yang berpotensi di masa akan datang. Okey, jadi bila kita membaca artikel-artikel tersebut, kita pun tak tahu mana yang inconsistency. Kita bukan mana yang 2 artikel, kita bukan mana 3 artikel, kata kita ada 30 artikel. Okey, dalam konteks yang berbeza, author yang berbeza, variable yang berbeza, menggunakan elemen-elemen yang berbeza, berbagai benda yang berbeza. Macam mana kita nak katakan mereka tu inconsistency? Who are we to judge that? Okey, saya sebagai supervisor pun tak boleh nak judge mana yang kontradik, mana yang inconsistent, apalagi pelajar. Dan mereka dipaksa mencari inconsistency. Okey, sedangkan perkara tersebut bukan keperluan untuk mereka tahu. Mereka patut tahu, okey, ini kajian semasa yang telah dibahaskan daripada literature review. So kita kena naik setakuk lagi. Bukan naik setakuk lagi tu semestinya kita lebih baik daripada sebelumnya. Tak semestinya. Ini bukan soal yang ini tak baik, yang ini baik. Ini soalnya kita melihat daripada satu aspek yang kita kaji supaya kita boleh menyumbang untuk kefahaman yang lebih menyeluruh. Saya tak setuju kita katakan artikel tu lemah. Kalau dibaca artikel final year project memanglah lemah. Kadang-kadang dalam artikel kata jadual 2. Dalam pada jadual tulis jadual 3. Jadual pun tak konsisten. Kenapa? Budak final year buat. Kenapa? Mereka ringkas-ringkas, buang-buang sana, pada tak tahu nak edit, lulus, masuk dalam jurnal-jurnal yang kita katakan low impact. Maka kita baca. Kita kena baca high impact journal. Kalau boleh jurnal-jurnal yang ditulis oleh mereka-mereka yang expert dalam bidang tersebut. Saya tak boleh bayangkan bila pelajar yang novice mengatakan dapatan ini ada kelemahannya kerana tidak menggunakan sekian. Dapatan tu dibuat oleh expert saya. Okey, lain lagi kita baca yang Chokia punya jurnal. Kita baca artikel-artikel yang high impact untuk mendapatkan kedudukan semasa daripada mereka-mereka yang expert. Tak ada masalah kita baca artikel tersebut. Tapi kita lihat daripada satu aspek yang kita boleh menyumbang kepada knowledge. Okey, sebab tu kita berikan 3 tahun atau 2 tahun. Ini tak beri 3 tahun, 4 semester habis tajuk je. Okey, jadi ada juga yang mengatakan bahawa satu dapatan tidak komprehensif dalam satu artikel. Memanglah artikel itu tidak komprehensif sebab sifatnya itu adalah sesuai kepada objektif. Kalau artikel itu telah menjawab objektif kajian dia, maka it's a good article. Okey, sama juga kita buat research, kita pada limitation. Kita pada skop kajian kita. Takkan orang kata kajian awak ni tak komprehensif kerana tak menyentuh aspek-aspek ini. Memang kita tak sentuh sebab kita ada limitation. So what do you expect? Okey? Jadi bila kita bercakap dalam satu keadaan yang sedar, apa kita cakap? Kita tak nak membebankan postgraduate untuk memikir sesuatu perkara yang tak sepatutnya difikir. Kalau dia dapat satu isu,
kemudian dia confuse nak cari problem dalam isu tersebut, kita beri panduan. Kalau inilah argumentation dia, inilah berkemungkinan beberapa problem yang telah muncul. Cuba awak fikirkan satu lagi problem yang boleh menyelesaikan part and parcel of the issue. Okey, sama ada kita nak bina prototype, sama ada kita nak sumbangkan satu lagi algoritma, kita nak mantapkan algoritma yang ada, kita nak buat trend analysis, kita nak buat mathematical formulation, whatever kita nak buat, kita nak bina instrument, kita nak develop lesson plan, semua tu kita boleh lakukan. Okey, tapi daripada satu isu yang clear dan satu problem yang kita pick. Okey, penyelesaiannya berbagai-bagai. Jadi yang itu yang kita nak. Kadang-kadang kita tak tahu nak menyelesaikan macam mana, kita tengok kajian lain. Okey, dalam genre yang sama yang menyelesaikan menggunakan satu pendekatan. So kita rasa kita boleh menggunakan pendekatan yang sama untuk selesaikan satu isu kat sini. Jadi itu adalah kadang-kadang sampai tahap kita terpaksa menggunakan interdisciplinary. Satu perkara yang sekarang ini saya rasa sangat penting. Kita melihat penyelesaian psikologi yang dibuat banyak sangat, dan kita ambil satu aspek daripada Islam yang memberikan penjelasan yang baik kepada satu perkara psikologi, dan kita masukkan, dan kita bina satu model yang memasukkan elemen religion dalam kajian kita. Itu interdisciplinary. Saya tak nampak itu masalahnya, dan kita bincang dengan pelajar, dan pelajar boleh membaca pada tahap yang dia boleh memahaminya terlebih dahulu. Lepas tu bila dia dah dapat satu kajian yang betul-betul dia rasa boleh proceed researchable, maka barulah dia membaca secara fokus. Okey, keyword-keyword yang terfokus, semua perkara yang related dengan keyword tersebut. Tidaklah dia meraban ke sana kemari, akhirnya lost in action, tak tahu apa sebenarnya nak buat. Dah 3 semester tak jumpa gap. Jadi perkataan gap itu sebenarnya yang memilukan hati saya. Okey, pelajar terperosok dalam situasi untuk mencari gap yang sebenarnya mereka kena cari isu dan problem. Sebab tu ada perkataan problem statement. Terima kasih.